Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pensyarah saya iaitu Puan Hajah Nur Fatimah binti Ahmad Tarmizi dan rakan-rakan yang menonton pembentangan saya pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya suka untuk saya memperkenalkan serba sedikit mengenai profil diri saya. Jadi saya adalah Muhammad Zulhimi bin Abu Zarif yang memegang nombor matrik D2508046 dan hari ini dan saya juga merupakan pelajar PDPP Sejarah ambilan November 2025 dan merupakan penuntut di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru dan pada hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk iaitu etika dan perundangan uh, yang berkaitan dengan isu-isu semasa khususnya di negara Malaysia. Okey, sebelum kita pergi kepada isu-isu semasa dalam sistem pendidikan negara kita, eloklah saya menerangkan serba sedikit maksud etika, di mana etika merujuk kepada prinsip moral yang menentukan tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tanggungjawab profesional. Jadi kita lihat bahawa etika juga turut berkaitan dengan kebiasaan hidup seseorang individu masyarakat yang baik dan biasa diamalkan. Jadi selain itu, etika turut difahami sebagai ajaran yang mengatur perilaku manusia sama ada perintah yang harus diikuti maupun larangan yang harus kita hindari. Jadi saya juga turut memetik maksud dalam Kamus Dewan Bahasa di mana etika ialah prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang. Jadi kita lihat di sini bahawa setiap individu itu perlu mempunyai akhlak-akhlak ataupun berpegang teguh kepada akhlak yang baik agar kita dapat membina masyarakat yang holistik dari sudut jasmaninya, rohaninya, inteleknya dan sahsiahnya. Jadi kita lihat juga dalam konteks pendidikan di mana etika itu dalam yang harus ada dalam diri guru iaitu menjaga integriti, di mana guru harus jujur dalam menilai murid dalam memberi pemarkahan, memberi tahap penguasaan murid kerana ini adalah memberi kepercayaan ibu bapa terhadap guru. Yang kedua adalah menjaga amanah, di mana guru harus menjaga amanah, di mana guru harus perlu menepati masa dan tidak ponteng dalam melakukan pengajaran kepada anak-anak murid. Dan yang ketiga adalah menghormati hak murid, di mana guru tidak boleh sesekali menjatuhkan maruah murid dan menyebarkan perkara-perkara yang tidak baik yang ada dalam murid. Sebab apa? Sebab guru perlu memberikan panduan kepada murid itu. Dan yang keempat adalah mematuhi profesionalisme keguruan, di mana guru perlu patuh terhadap profesional keguruan. Sebab apa? Sebab guru yang baik adalah sentiasa memberikan perkara-perkara positif kepada diri sendiri, kepada anak murid dan juga masyarakat. Sebab apa? Sebab guru adalah lidah ataupun orang tengah lah, ataupun orang yang begitu dipercayai oleh masyarakat dalam membina masyarakat yang lebih baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud perundangan. Apa itu perundangan? Perundangan dalam pendidikan merujuk kepada set peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mentadbir, mengawal dan melindungi sistem pendidikan. Ini adalah untuk memastikan operasi sekolah sentiasa berjalan lancar, menjaga hak warga pendidik serta pelajar dan ia juga turut untuk berperanan dalam memelihara piawaian pengajaran yang berkualiti. Di mana kita boleh lihat kenapa ia sangat penting kepada dalam sistem pendidikan ini. Kerana jika berlaku sebarang pertikaian ataupun kes salah laku seperti kes buli, kecuaian guru, undang-undang inilah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sah. Jadi kita lihat komponen utama perundangan pendidikan di Malaysia
iaitu mempunyai 3 komponen utama, di mana kita lihat yang pertama adalah Akta Pendidikan 1996, ya, dalam kurungan Akta 550, di mana akta ini adalah merupakan dokumen perundangan utama yang menjadi asas kepada pentadbiran sistem pendidikan negara. Dan yang kedua pula adalah Surat Perkeliling Ikhtisas, di mana ia turut menjadi garis panduan dan pengurusan disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga adalah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan persekutuan ini adalah untuk menjamin hak asasi individu untuk pusat pendidikan tanpa sebarang diskriminasi, di mana kalau contohlah kalau murid itu kalau guru itu orang kata tidak melakukan perkara yang baik terhadap murid ataupun mencemarkan maruah, murid itu boleh mengambil tindakan kepada guru tersebut. Ini adalah untuk memastikan tiada sebarang lagi kesalahan yang dilakukan oleh guru, dan perkara ini akan sentiasa menjadikan guru itu menjadi lebih beretika pada masa akan datang. Jadi kita lihat kenapa perundangan ini sangat penting untuk kita ketahui. Perkara ini adalah kita lihat bahawa kalau guru itu mengetahui perundangan, kita dapat mengelakkan isu yang melibatkan undang-undang, dan kita akan sentiasa patuh kepada peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kelancaran pentadbiran, di mana kalau guru itu memahami perundangan, memahami akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan, guru itu akan sentiasalah orang kata sentiasa menjaga amanah, integriti, serta perkara ini akan memastikan sekolah itu dapat melahirkan guru yang berkualiti dan murid-murid yang sentiasa ingin pergi ke sekolah untuk belajar. Perkara ini sudah semestinya kita dapat membina murid yang positif dan baik untuk mereka memberi sumbangan kepada negara pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkara-perkara yang hangat untuk kita bahaskan ataupun kita lihat secara bersama, iaitu isu-isu berkaitan dengan etika dan perundangan dalam sistem pendidikan di dalam negara kita. Jadi saya harap pembentangan ini turut menjadi iktibar kepada semua guru dan murid untuk kita sama-sama memperbaiki kelemahan dan mempertingkatkan etika kita sebagai seorang guru. Jadi saya saya akan mengutarakan beberapa isu-isu berkaitan dengan sistem pendidikan di negara kita untuk kita sama-sama mendengar dan mengambil iktibarlah daripada apa yang akan dibentangkan sebentar sahaja lagi. Okey, isu yang pertama yang saya suka untuk bahaskan kerana apa? Kerana isu ini adalah sangat hangat yang telah disebarluaskan di dalam media sosial baru-baru ini, iaitu gangguan seksual guru terhadap murid. Jadi kita lihat dulu apa itu definisi gangguan seksual. Gangguan seksual adalah sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini oleh mangsa. Jadi kita lihat bentuk gangguan seksual. Bentuk gangguan seksual ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah dari sudut lisan, yang kedua adalah bukan lisan, dan yang ketiga adalah digital. Di mana lisan adalah iaitu usikan seksual, yang kedua adalah komen tubuh badan, komen berkaitan dengan tempat-tempat yang mengaibkan, dan yang kedua adalah bukan lisan, di mana seseorang itu melakukan sesuatu tidak sesuai lah. Contohnya yang berlaku dalam baru-baru ini yang kita lihat di dalam laman sosial, guru itu orang kata telah melakukan harassment kepada murid. Perkara ini telah melanggar etika seseorang guru. Jadi yang ketiga, kita lihat juga bentuk gangguan seksual dari sudut digital, di mana seseorang itu melakukan mesej berunsur seksual, contohnya bercakap lucah dan sebagainya.
Jadi kita lihat etika terhadap kes. Kita lihat bahawa guru yang sepatutnya mendidik, sepatutnya memberi didikan, membimbing dan melindung. Namun dalam kes ini guru telah menggunakan kedudukan profesional untuk kepentingan peribadi. Perkara ini telah memberi kesan terhadap murid, iaitu murid tersebut berasa trauma, kemurungan, hilang fokus, hilang percaya terhadap guru. Jadi perkara ini orang kata telah menyebabkan kita tidak dapat melahirkan murid-murid yang benar-benar untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab apa? Sebab guru yang menjadi tempat yang boleh dipercayai, namun telah memberikan hilang kepercayaan murid terhadap guru. Jadi kita lihat implikasi ataupun perundangan yang boleh dikenakan terhadap guru yang melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya, murid mempunyai hak belajar dalam persekitaran selamat dan bebas daripada eksploitasi. Jadi implikasi undang-undang terhadap guru, siasatan disiplin dan juga memerlukan tindakan undang-undang. Di mana kalau guru itu mendapati bersalah, guru itu akan dilucutkan jawatan, direhatkan dan hilang kelayakan untuk mendapat pencen. Okey, kita lihat pula tindakan undang-undang yang akan dikenakan kepada pesalah ataupun guru yang didapati melakukan gangguan aman seksual ataupun gangguan seksual. Kita lihat pesalah boleh dituduh di bawah undang-undang ketat sedia ada bagi melindungi kanak-kanak bawah umur. Kita lihat akta yang pertama, iaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabit kesalahan aman seksual fizikal atau bukan fizikal boleh membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga sebatan. Namun, hukuman ini akan lebih berat akan dikenakan jika pelaku itu memegang hubungan amanah seperti guru kelas. Kenapa guru itu akan dikenakan hukuman yang lebih setimpal? Sebab apa? Sebab guru itu adalah orang kata sepatutnya menjadi suri teladan ataupun role model kepada murid, namun gagal melakukan perkara-perkara yang baik terhadap murid. Ini akan merosakkan maruah murid, akan menjejaskan pembelajaran mereka di dalam kelas. Sekaligus masa depan mereka turut akan tercicir. Jadi yang kedua, kita boleh lihat juga tindakan serta-merta oleh KPM di mana guru akan disiasat serta akan direhatkan serta-merta dan akan juga ditukarkan kepada pejabat pendidikan daerah. Ini kerana mereka perlu diasingkan daripada mangsa dan juga saksi. Dan jika didapati bersalah oleh mahkamah, guru itu akan dibuang kerja serta-merta dan tidak akan mendapat wang pencen ataupun wang pesara di hari tua kelak. Jadi kita lihat apa langkah pencegahan yang menyeluruh untuk memastikan perkara-perkara ini tidak berlaku lagi daripada masa akan datang. Jadi kita lihat adalah saringan ketat tenaga pengajar. Jadi kita lihat bahawa kalau kita nak mencegah perkara ini, kita kena buat saringan ketat terhadap tenaga pengajar. Sebab apa? Sebab hari ini kita lihat sudah ramai yang golongan-golongan masyarakat pada hari ini yang sudah terlibat dengan perkara-perkara seperti gay, seperti bisexual dan pedofil dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah sekolah itu juga perlu melakukan ataupun membuat saluran aduan selamat dan rahsia. Ini untuk menjagalah orang kata pengadu itu daripada diketahui oleh pemangsa. Dan yang ketiga adalah penguatkuasaan garis panduan sekolah selamat. Jadi saya kira perkara ini akan dapat menyelesaikan perkara isu gangguan seksual di sekolah dan akhirnya dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Okey, jadi kita lihat pula isu kedua, iaitu isu yang suka saya bahaskan, iaitu isu penyalahgunaan media sosial oleh guru. Jadi kita lihat dulu definisi penyalahgunaan media sosial oleh guru. Definisinya adalah tindakan guru menggunakan media sosial secara tidak beretika sehingga menjejaskan imej profesion keguruan dan
di mana media sosial merupakan medium utama komunikasi guru, namun terdapat juga guru memuat naik kandungan sensitif sehingga menghina murid atau ibu bapa serta berkongsi maklumat tanpa sebab. Ini sebenarnya akan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap guru. Kita lihat etika guru, apa yang patut guru buat untuk dalam perkara ini. Sepatutnya guru perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa terlebih dahulu sebelum mempamerkan wajah mereka ke laman sosial dan tidak sesekali memalukan murid. Jadi seseorang guru itu jika ingin mempamerkan wajah mempamerkan wajah murid, mereka tidak boleh sesekali mempamerkan wajah murid dengan sesuatu yang menghina mereka ataupun kandungan yang ketika kita memarahi mereka. Sebab apa? Sebab ini sebenarnya akan menjatuhkan maruah murid itu sendiri. Jadi kita lihat contoh penyalahgunaan media oleh guru pada ketika ini. Di mana kita lihat contoh yang pertama adalah guru memuat naik video memarahi murid serta mempamerkan wajah murid untuk kepentingan peribadi. Di mana kadang-kadang kita lihat bahawa guru itu memuat naik wajah murid, kadang-kadang ada juga untuk melakukan untuk view dan untuk meningkatkan branding. Perkara ini sebenarnya salah dari sudut etika seseorang guru. Jadi kita lihat akta berkaitan peraturan-peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib 1993 di mana pegawai awam tidak boleh sesekali memburukkan kerajaan dan menjejaskan imej perkhidmatan awam. Dan yang kedua adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di mana larangan penggunaan kemudahan rangkaian secara tidak wajar bersalah akan berdepan hukuman denda maksimum sehingga RM500,000 dan hukuman penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua sekali bagi kesalahan yang disabitkan. Jadi saya ada bawa beberapa cadangan untuk memastikan guru tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, iaitu cadangan yang pertama adalah latihan etika digital di mana guru perlu diberikan pendedahan itu cara menggunakan media sosial dengan betul. Perkara ini akan menyebabkan ada kesedaran guru ataupun untuk guru itu tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Dan yang kedua adalah pemantauan berkala etika di mana pentadbir-pentadbir sekolah ataupun daripada PPD ataupun KPM perlu membuat semakan berkaitan dengan akaun-akaun media sosial yang ada pada guru. Sebab apa? Sebab jika kita melakukan pemantauan berkala, kesalahan-kesalahan ini kita dapat banteras secara lebih awal lagi. Okey, jadi kita lihat pula isu ketiga, iaitu isu keganasan dan hukuman fizikal terhadap murid. Jadi kita lihat definisi bagi perkara ini, keganasan hukuman fizikal terhadap murid merujuk kepada sebarang bentuk penderaan atau tindakan kekerasan fizikal yang dilakukan oleh warga sekolah seperti guru terhadap pelajar. Ia akan melangkaui batas disiplin biasa, mengakibatkan kesakitan fizikal, kecederaan, trauma emosi serta menjejaskan hak perlindungan dan kesejahteraan kanak-kanak. Jadi kita lihat kadang-kadang sebahagian guru berpendapat hukuman keras dapat mendidik murid. Namun kajian telah menunjukkan perkara ini akan menjejaskan emosi murid, mengurangkan motivasi belajar serta menimbulkan ketakutan. Jadi saya selitkan beberapa contoh keganasan iaitu seperti menampar, menarik telinga serta memalukan murid di khalayak ramai. Jadi apa sepatutnya guru ataupun etika guru dalam perkara ini dalam mendidik murid? Jadi sepatutnya guru harus membimbing murid tanpa menggunakan kekerasan dan guru juga sepatutnya menjaga maruah murid dan mengelakkan sebarang tindakan yang boleh mendatangkan trauma fizikal maupun emosi. Sebab apa? Sebab jika guru itu membimbing murid dengan baik, secara automatiknya murid itu akan lebih berminat untuk datang ke sekolah. Seterusnya dapat meningkatkan
kadar ke literasi, numerasi dan sebagainya. Jadi kita lihat akta berkaitan dengan perkara ini, iaitu ada beberapa akta dan saya bawa satu akta iaitu Akta Kanak-Kanak 2001 yang melindungi hak dan kebajikan kanak-kanak, di mana hukuman akan dikenakan jika seseorang itu disabitkan kesalahan, di mana mereka akan dikenakan denda berat sehingga RM50,000 Malaysia atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-dua sekali. Jadi kita lihat apa implikasi terhadap murid berkaitan dengan perkara ini. Mereka akan hilang kepercayaan kepada guru dan seterusnya akan meningkatkan trauma psikologi terhadap mereka. Dan perkara ini akan menyebabkan mereka akan berasakan sekolah bukan lagi zon selamat untuk mereka belajar. Jadi apa cadangan yang saya bawakan untuk mengatasi perkara ini? Saya ada bawa beberapa cadangan, iaitu guru perlu orang kata mendidik dengan bil hikmah, di mana guru perlu orang kata dalam marah tu, dalam marah ada lembut, dalam lembut tu ada tegasnya. Itulah sifat seorang guru. Itulah orang kata perkara yang perlu kita ambil secara bersama untuk kita meningkatkan lagi etika guru. Seterusnya kita dapat mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada murid. Jadi kita lihat pula iaitu isu keempat, iaitu isu guru tidak membuat rancangan pengajaran harian. Isu guru tidak membuat rancangan pengajaran harian adalah kesalahan undang-undang yang serius di bawah sektor pendidikan Malaysia, di mana RPH bukan sekadar dokumen pengkeranian tetapi merupakan satu kewajipan undang-undang bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kita lihat pula dari sudut aspek etika guru terhadap perkara ini. Etika keguruan di Malaysia digariskan dalam Kod Etika Keguruan dan Tata Susila Profesion Keguruan, di mana apabila guru sengaja tidak membuat RPH, beberapa nilai etika utama akan dilanggar. Di mana kita lihat apa etika utama yang dilanggar, iaitu yang pertama adalah tanggungjawab terhadap pelajar, di mana ini akan menafikan hak pelajar, di mana pelajar yang pada awalnya berhak mendapat pengajaran yang berkualiti terancang. Namun, mengajar tanpa RPH ibarat masuk ke medan perang tanpa senjata, dan ini akan menunjukkan sikap tidak menghormati masa dan masa depan pelajar. Yang kedua adalah ia turut melanggar ataupun melanggar etika seperti tanggungjawab terhadap profesion, di mana perkara ini akan mencemarkan imej perkhidmatan dan perbuatan ini akan merendahkan status profesion keguruan pada mata masyarakat, di mana guru akan dilihat culas dan tidak dilihat dan tidak profesional dalam menjalankan tugas hakiki. Dan yang ketiga pula, guru akan melanggar etika seperti tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, di mana kita lihat amanah wang rakyat, gaji guru dibayar oleh dana awam untuk mendidik anak bangsa. Namun jika tidak membuat RPH, bermaksud guru tidak menunaikan amanah kerja yang dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan. Okey, jadi kita lihat pula dari sudut aspek perundangan, jika guru itu gagal menyediakan rancangan pengajaran harian. Dari segi undang-undang, penyediaan RPH adalah satu perintah bertulis yang wajib, dan kegagalan ini akan menyebabkan guru dikenakan tindakan mahkamah dan hukuman tata tertib. Jadi kita lihat peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1997, di mana di bawah peraturan 8, guru wajib menyimpan dan menyelenggarakan buku rekod mengajar yang mengandungi RPH. Jadi apakah denda yang akan dikenakan kepada guru jika tidak melakukan perkara ini? Mereka akan didenakan sebanyak RM500 jika gagal mengemukakan rancangan pengajaran harian. Dan
jika didapati mengajar tanpa mengikut kurikulum yang diluluskan peraturan 11-1, denda juga turut mencecah RM5,000 atau penjara sehingga 3 bulan dan atau kedua-duanya sekali. Dan kita lihat apa kesan jika guru tidak membuat rancangan pengajaran harian ataupun RPS, di mana yang pertama kita lihat bahawa kualiti PDP akan merosot dan guru masuk ke kelas tanpa hala tuju yang jelas dan menyebabkan objektif pembelajaran hari tersebut sukar untuk dicapai. Dan yang kedua adalah dari sudut tindakan tertertib, di mana selain denda mahkamah, guru turut dikenakan tindakan tata tertib penjawat awam termasuk surat amaran, penahanan, kenaikan pangkat ataupun akan menjejaskan markah prestasi. Jadi perkara ini seharusnya menjadi rutin harian untuk guru itu melakukan melakukan RPS. Sebab apa? Perkara ini akan meningkatkan mutu pengajaran di dalam kelas tersebut dan akan meningkatkan minat murid untuk belajar topik yang akan disampaikan oleh guru di dalam kelas. Okey, jadi kita lihat kepada isu yang kelima, iaitu isu integriti guru dan penyelewengan akademik. Jadi kita lihat penyelewengan akademik berlaku apabila seseorang individu itu melakukan tindakan yang bercanggah dengan prinsip kejujuran akademik bagi memperoleh keuntungan. Dan kita lihat penyelewengan sering berlaku dalam manipulasi markah, iaitu menambah markah murid tanpa sebab dan juga mengubah grade. Yang kedua adalah kebiasaannya turut berlaku dalam pemalsuan rekod, iaitu memalsukan kehadiran murid. Perkara ini sering berlaku apabila guru kelas ingin mencantikkan rekod kelas mereka. Jadi apa faktor yang berlaku pada permasalahan ini? Kita lihat yang pertama adalah tekanan KPI dan prestasi. Itu sekolah sering dinilai berdasarkan pencapaian akademik. Yang kedua adalah tekanan daripada pihak berkepentingan. Contohnya daripada pentadbir, daripada ibu bapa yang inginkan anak-anak mereka mendapat markah yang tinggi untuk membolehkan mereka menempatkan diri ke sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya, iaitu matlamat menghalalkan cara, di mana ada segelintir guru jika ingin mereka mencantikkan ataupun meningkatkan prestasi kelas, maka mereka akan menggunakan perkara-perkara yang tidak baik bagi membolehkan matlamat mereka dapat tercapai. Jadi kita lihat akta berkaitan dengan perkara ini. Kita lihat peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu Pelakuan dan Tata Tertib 1993, di mana peraturan ini menetapkan pejabat awam mestilah amanah dan bertanggungjawab. Dan kita lihat jika mereka gagal akan dikenakan tindakan tata tertib. Dan kita lihat juga dalam Akta SPRM 2009, jika penyelewengan melibatkan suapan ataupun ganjaran, guru boleh dikenakan tindakan bawah SPRM. Dan perkara ini sudah semestinya akan menyebabkan guru-guru yang terlibat dalam perkara ini akan dilucutkan jawatan dan tidak lagi dapat berkhidmat sebagai seorang guru. Dan saya percaya jika etika guru itu akan dijaga, saya percaya bahawa tiada lagi murid yang akan tercicir dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat implikasi kepada murid jika guru itu tidak mempunyai integriti dan melakukan penyelewengan akademik. Di mana kita lihat dari sudut implikasi jangka pendek, di mana mereka akan mendapat keputusan tidak menggambarkan kemampuan sebenar. Saya percaya bahawa mereka ini sebenarnya akan mendapat tempat di sekolah berprestasi tinggi sejurus mereka keluar daripada sekolah rendah. Namun saya percaya dan yakin mereka tidak akan dapat bersaing dengan murid-murid yang berada di sekolah berprestasi tinggi tersebut. Dan kita lihat juga dari sudut implikasi jangka panjang, di mana murid tersebut akan hilang motivasi untuk berusaha dan mereka turut akan bergantung kepada bantuan yang tidak sah.
Perkara ini sebagai contoh kita lihat murid mendapat A melalui manipulasi markah, namun gagal di peringkat universiti kerana tidak menguasai asas pembelajaran. Saya percaya bahawa jika murid terlalu bergantung kepada bantuan tidak sah, mereka sebenarnya akan mengurangkan daya mereka untuk berfikir, mengurangkan mereka untuk berusaha untuk mendapatkan sesuatu ataupun meningkatkan pencapaian mereka di sekolah. Jadi kita lihat pula implikasi kepada guru. Apa implikasi kepada guru jika guru tersebut gagal mempunyai integriti di dalam diri? Kita lihat mereka akan kehilangan kredibiliti, dan di mana apabila penyelewengan terbongkar, sudah semestinya guru itu hilang kepercayaan masyarakat dan seterusnya akan menjejaskan reputasi profesional mereka. Dan yang kedua adalah mereka turut akan dikenakan tata tertib seperti amaran, lucuk hak, turun pangkat, dan mereka turut akan dikenakan buang kerja. Perkara ini semestinya akan merugikan masa depan guru tersebut. Jadi saya bawa kepada pentadbir ataupun sekolah untuk menyelesaikan perkara ini. Terlihat dari sudut dari peringkat guru, guru perlu membudayakan integriti, bukan sekadar mematuhi peraturan tetapi melakukan perkara yang adil. Dari sudut sekolah pula, audit akademik perlulah dilakukan secara berkala seperti semakan markah, rekod kehadiran dan dokumentasi. Perkara ini untuk mengelakkan perkara-perkara seperti penyelewengan ataupun salah guna kuasa guru untuk memanipulasi perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, jadi kita lihat pada isu ke-6, iaitu penggunaan kecerdasan buatan AI dan integriti akademik. Jadi kita lihat dari sudut definisinya, penggunaan AI dan integriti akademik merujuk kepada keseimbangan antara memanfaatkan kecerdasan buatan AI sebagai alat bantu pembelajaran dan penyelidikan sambil mematuhi piawaian etika bagi mengelakkan penipuan, plagiarisme serta memastikan hasil kerja adalah tulen dan dihasilkan oleh pelajar itu sendiri. Dan kita lihat poin yang seterusnya adalah etika dan tanggungjawab guru terhadap perkara ini. Jadi guru perlu bertindak sebagai pembimbing utama dalam memastikan ekosistem bilik darjah kekal berintegriti tinggi berdasarkan garis panduan seperti Surat Perkeliling Ikhtisas SPI KPM bilangan 2 tahun 2026, iaitu tentang panduan literasi AI dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Dan etika guru turut merangkumi iaitu ketelusan mengajar, menjaga kerahsiaan murid, dan yang ketiga adalah melakukan semakan manual, iaitu dengan tidak menyerahkan pemarkahan kepada AI. Saya percaya bahawa jika guru menyerahkan data murid terhadap AI sebulat-bulatnya, perkara ini akan memungkinkan akan berlakunya kebocoran data terhadap individu seperti scammer. Jadi scammer. Dan yang seterusnya adalah etika dan tanggungjawab pelajar terhadap penggunaan AI. Kita lihat bahawa pelajar perlu mempunyai kefasihan digital sambil mengekalkan nilai kemanusiaan dan kejujuran akademik, di mana pelajar bukan hanya menjadi tukang tulis semata-mata, namun perlu menggunakan AI sebagai pembantu idea dan bukan untuk menyalin tugasan secara bulat-bulat. Dan yang kedua, pelajar perlu mengesahkan maklumat, iaitu menyemak semula fakta yang diberikan oleh AI, kerana saya percaya bahawa AI boleh melakukan kesilapan ataupun halusinasi fakta. Perkara ini akan menghilangkan integriti terhadap akademik yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga adalah hormati hak cipta, di mana pelajar itu tidak boleh menggunakan karya seni, gambar atau esei milik orang lain melalui AI tanpa izin. Kerana apa? Kerana perkara ini akan boleh dikenakan saman terhadap
pemilik tersebut. Okey, seterusnya kita lihat akta undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan AI oleh guru dan pelajar, di mana perkara ini turut terikat di bawah Undang-Undang Sivil dan Cyber Negara. Jadi kita lihat pada akta yang pertama, iaitu Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 dalam kurungan Akta 79, di mana jika guru didapati membocorkan atau memproses data pribadi pelajar dengan menggunakan aplikasi luar tanpa persetujuan sah pemilik data, guru tersebut ataupun guru tersebut akan dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta, dan di mana guru tersebut akan turut dipenjarakan selama 3 tahun. Dan perkara ini sebenarnya akan merugikan masa depan guru tersebut, di mana mereka akan hilang kelayakan pencen, dan seterusnya akan dilucutkan hak untuk mengajar di sekolah. Dan yang kedua, kita lihat dari sudut Akta Hak Cipta 1987, di mana akta ini melindungi hasil karya tulen manusia, iaitu menggunakan AI untuk meniru karya orang lain secara bulat-bulat, di mana mereka akan dikenakan denda maksimum, iaitu denda am antara RM2,000 hingga RM20,000 Malaysia bagi setiap salinan karya yang dilanggarkan hak ciptanya. Jadi kita lihat kesan kepada guru dan pelajar, di mana mereka dilarang berkongsi data pribadi pelajar atau guru di platform AI bagi mengelakkan kebocoran data. Perkara ini akan turut memberikan kesan terhadap guru, di mana mereka akan kehilangan kepercayaan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. Dan yang seterusnya, impak kepada pelajar pula adalah mereka akan dikenakan hukuman mandatory seperti gagal dalam peperiksaan, ataupun lebih menyedihkan, mereka akan dibuang universiti atau sekolah. Perkara ini akan merosakkan masa depan mereka sendiri. Jadi saya ada beberapa cadangan untuk penambahbaikan penggunaan AI, iaitu pihak sekolah perlu melatih guru sebagai pegawai perlindungan data kelas. Dan yang kedua adalah integrasi subjek literasi AI dan etika cyber. Perkara ini akan memberikan kesedaran kepada mereka untuk menggunakan AI dengan lebih bijak. Alright, seterusnya kita lihat dari sudut cabaran moden secara langsung menguji teras falsafah pendidikan kebangsaan, di mana falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang holistik dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sahsiah ataupun jeris. Jadi kita lihat perkara ini terus cabaran yang ada pada ketika ini akan menggugat hasrat FPK itu sendiri. Jadi kita lihat isu yang menggugat ataupun memberi cabaran kepada FPK, iaitu isu AI, isu integriti akademik, isu media sosial dan gangguan seksual serta burnout guru. Perkara ini akan menyebabkan berlaku cabaran kepada FPK, iaitu mengurangkan pemikiran kritis, iaitu dan menghakis kejujuran, menjejaskan profesionalisme keguruan, melanggar nilai kemanusiaan serta menjejaskan kualiti pendidikan. Perkara ini kita boleh lihat akan menyebabkan kita tidak dapat mampu untuk melahirkan murid yang holistik jika guru itu melanggar etika. Jadi kita kena tanya kepada diri kita, adakah kita hanya mematuhi undang-undang atau benar-benar menghayati etika profesion keguruan. Jika kita betul-betul menghayati etika profesion keguruan, saya yakin dan percaya kita dapat melahirkan masyarakat ataupun murid yang berimpak tinggi, seterusnya dapat memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Dan insya-Allah kalau kita sebagai guru mengikut apa yang FPK hasratkan, saya percaya dan yakin negara kita akan setanding dengan negara-negara luar yang besar, insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu kekuatan nilai pendidik menentukan trajektori masa depan pendidikan negara. Dan kita lihat jika guru mengabaikan etika keguruan dan jika perkara ini tidak ditangani secara baik, saya percaya dan yakin bahawa
kepercayaan masyarakat mula merosot terhadap sistem pendidikan dan kepada guru itu sendiri. Dan yang kedua adalah ia turut menyebabkan integriti pendidikan akan terjejas. Dan yang ketiga adalah kualiti modal insan akan menurun. Ini kerana jika guru melakukan perkara-perkara yang tidak sihat, maka murid itu akan meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Jika guru itu melakukan penipuan, melakukan penyelewengan, melakukan perkara-perkara yang tidak sihat seperti merokok dan sebagainya, murid-murid akan mengikut apa yang dilakukan oleh guru. Perkara ini akan menyebabkan kualiti murid itu akan menurun dan perkara ini juga turut akan menyebabkan Malaysia akan menerima lambakan masyarakat yang akan berada di dalam penjara. Dan saya percaya dan yakin jika etika ini dihayati dengan sebetul-betulnya oleh guru, saya percaya profesionalisme guru akan meningkat pada masa akan datang. Dan saya juga turut percaya sistem pendidikan akan lebih dipercayai oleh masyarakat awam. Dan perkara ini akan menyebabkan ibu bapa akan lebih percaya kepada guru. Seterusnya mereka akan menjadi rapat dengan guru tersebut dalam membina murid ataupun masyarakat yang berkualiti. Dan yang seterusnya, jika guru benar-benar menghayati etika keguruan, murid akan berkembang secara holistik dan akhirnya dapat memberi sumbangan yang besar kepada negara. Jadi yang terakhir, saya yakin masa depan pendidikan negara tidak hanya bergantung kepada kecanggihan teknologi semata-mata, namun turut kepada kekuatan nilai dan integriti warga pendidik. Jadi setakat itu sahaja pembentangan berkaitan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan etika dan perundangan yang berlaku di negara kita. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Hajiah Nur Fatimah dan rakan-rakan kerana sudi menadah telinga untuk mendengar kupasan ini. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan ini akan memberi manfaat kepada para guru dan para pendengar sekalian. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.